Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So, malam ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah pergerakan market. So malam ni tak ada yang spesial sangat untuk share guys, sebab market waktu Sabtu hari ni memang kata boring sikit. Tapi apapun untuk esoknya hari Isnin kita akan seperti ada pergerakan yang drastik disebabkan kita ada Fed meeting. Sebab apa pun untuk malam ni ada yang bertanya Zosi macam mana dia kira average, macam mana dia nak kira average tu. Average nanti dia akan tunjukkan, senang di sebenarnya. Kemudian juga nanti dia nak tunjukkan sedikit cara pembacaan RSI. So satu indikator yang anda boleh tengok momentum untuk pergerakan naik ataupun turun. So sebab tu let's go kita pergi ke coin market cap dulu. So inilah coin market cap, kita akan review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 12 jam untuk malam ini. So untuk di coin market cap, total market berada di 1.9. So sedikit melakukan peningkatan. Nanti dia akan refresh balik tengok tu data ni. So dari Fed total market sebenarnya berada di 1.7 trilion. So meaning tak banyak berlaku perubahan untuk ini, dan volume juga lebih kurang sama 68 BTC sikit meningkat 41.5. So tengok dalam summary. So summary kita tengok untuk Bitcoin berada untuk hari ni drop 7.7%, untuk volume drop 23%, kemudian BTC drop sikit 0.76%. So ikutkan pagi tadi ingatlah 41.8. So let's go kita pergi ke chart dulu. So pergi chart kita akan tengok harga dulu. So harga untuk hari ni kita tengok Bitcoin still lagi dalam 42.5. So berkata Ethereum sama juga 2.9. So tak banyak berlaku perubahan ingat malam ni. Sebab apa juga memang hari Minggu lah. Hari ni memang kata sideways, memang tak ada banyak pergerakan. Sebab apa expected sebenarnya kita masih menunggunya untuk hari Isnin, iaitu untuk pergerakan kata berdasarkan Fed punya meeting result untuk besok hari. So let's go kita pergi ke ada dua komen. Dua komen tu ada tanya macam mana create average, dia akan tunjukkan macam mana create average. So sebelum tu let's go kita pergi ke chart dulu, macam mana nak baca pergerakan. So satu hari ni apa yang tengok kat chart sebenarnya, satu hari ni dah ada tengok ada tu di 1 hour tu ada buat satu trend line untuk tengok pergerakan Bitcoin. So Bitcoin untuk kali ni dah pun breakout ni, dah breakout ni. So seperti dia akan ada lagi melakukan kenaikan. So untuk kenaikan ni kuartal tinggi atau jauh tak ada boleh pergi. So berdasarkan kita boleh tengok menggunakan RSI. So kita tengok RSI. So berdasarkan RSI kan, RSI berada di atas 50 ya, untuk 1 hour ya, kita ada potential untuk dia melakukan atas. So meaning untuk pergerakan serang ya, seperti 1 hour kita akan seperti price itu akan melakukan kenaikan selagi mana iaitu garisan purple ni tak cross kita punya garisan kuning. So tengok ni purple ni cross kuning tu, selagi mana tak ada cross tu seperti kita akan ada seperti price akan terus melakukan kenaikan. So meaning untuk di chart price kita akan seperti price juga akan terus melakukan kenaikan. So tinggi atau tidak tu bergantung kepada volume. So volume tu kita tak boleh monitor dalam volume tu, kita monitor kat sini. Bila dia berlaku barulah kita nampak. So itu yang akan kita nak tahu. Untuk confirmation kita boleh tengok untuk volume. Tapi untuk tengok adakah orang kata momentum untuk naik tu kuat ataupun tidak. So untuk RSI biasa kita dah expect melakukan dan momentum adakah tidak. So momentum kita boleh monitor untuk tengok kita boleh tengok di stock RSI. So stock RSI sekarang berada di mana? Stock RSI sekarang berada di overbought. So bila berada di overbought ini bermakna selalunya dalam punya pembacaan zat, bila stock RSI itu referkan kepada momentum untuk kenaikan. Sekiranya itu kan di 1 hour, kita dah breakout, tapi breakout itu stock RSI kita berada di overbought. So meaning jika ni stock RSI itu equal kepada momentum. So meaning untuk secara di 1 hour kita momentum untuk naik itu adalah weak ataupun lemah. So meaning expected walaupun kita ada kenaikan. So maybe kita mungkin tengok 2-3 candle untuk green candle, tapi untuk naik lebih tinggi tu tak boleh. Sebab apa? Stock RSI berada di kawasan overbought, melainkan kita ada volume. So volume itu memang kita tak boleh baca sebelum volume itu akan kita tengok bila dia berlaku. Sekiranya kita ada volume tu, ingat ni, sekiranya kita ada volume yang tinggi ataupun kuartal kenaikan ni, kalau kita ada nampak kenaikan volume, contoh kita ada volume spike ni, so ini apa berlaku ni, kita akan expect kenaikan ni, expect dia akan melakukan kenaikan yang drastik. Even kita tengok stock RSI ni berada di overbought sekalipun. So volume tu memang kita tak boleh baca. Volume tu bila nak berlaku memang berlaku. So kita boleh tengok sekiranya breakout ni dengan volume, so meaning expected breakout ni legit, seperti price tu akan melakukan kenaikan yang drastik. So itulah expected anda boleh tengok kalau ada volume
Contoh kalau volume, ada volume kata volume buy yang tinggi kawasan ni. So apa boleh masuk seperti ni, anda tunggu retestment anda boleh entry untuk seperti akan melakukan kenaikan lagi ke atas. So itulah guna volume untuk confirmation breakout sekiranya kita ada trend line. So itu cara nak baca RSI dan stop RSI. So ini dah 1 hour. So 1 hour ni kita hanya untuk practice saja. Anda boleh guna baca di 1 hour untuk sekadar practice. Tapi untuk real pembacaan seperti anda boleh tengok di 4 hours dan di daily. So di daily ini orang kata di 1 hour dah, dia hanya monitor tadi. So seperti tu akan dia biarkan dia seperti tak perlu monitor pun untuk 4 hours. Kata line ni tak valid, line ni hanya valid di 1 hour. So berdasarkan stop RSI dan stop RSI di kuartal 4 hours. So stop RSI berada di kawasan below 50. So meaning kita berada di kawasan kuartal expected price tu nak drop lebih kuartal percentage untuk drop lebih tinggi berbanding peringatan juga lah. Bila RSI itu berada di bawah 50, kita expect akan price tu more akan drop. Bila RSI berada atas 50, kita akan expect price tu akan more intent untuk melakukan kenaikan. So itu yang kita tengok. So yang di 4 hour ni, 4 hour tu anda nak monitor satu kata, kalau di RSI ni anda boleh panggil kata golden cross. Tapi golden cross bukanlah kata EMA punya garisan, ni ialah kata RSI punya garisan antara 14 dan kuartal 2 punya garisan SMA. So untuk di kawasan ni kita tengok macam mana sekiranya kuartal garisan purple ni berada di bawah kuning. So sekiranya berlaku saja cross ni, bila berlaku saja cross, kita akan expected price akan melakukan kenaikan. So yang kita tengok price akan melakukan, tengok kat sini break saja, price terus sedang melakukan candle hijau. Cuma kita tak ada volume yang tinggi je untuk dia kenaikan. So meaning siap berlaku cross ni, kita akan expected melakukan kenaikan. So meaning expected sekarang adakah good momentum untuk di RSI. Di stop RSI price kata berada di kawasan, masih lagi di kawasan hampir dengan oversold. So meaning secara momentum, yes, kita ada momentum untuk melakukan kenaikan. So within 4 hours ataupun expected mungkin sebelum 8 pagi besok. So expected untuk hari ni at least kita akan berada naik sampai mana. Kalau swing low to swing high ni, kita akan expected at least price boleh sampai di kawasan ini. Expected kawasan mana? Expected kalau ikutkan untuk combo price, expected mungkin untuk hari ni mungkin kita boleh sampai test 43. Kalau breakout, yes, good untuk kita naik atas lagi. Expected boleh untuk naik 43 dan berlaku retest membalik. So ada apa di kawasan ni? So ikutkan kawasan ni, kita ada punya trend line yang ini, iaitu apa trend line. Kalau ikutkan daily, anda akan nampak lebih jelas tu ini. So trend line ni macam mana untuk daily, price itu breakout terus jatuh, break naik atas nak fail, breakout kita expected untuk di daily banyak. Ikutkan di daily kita dah pun quarter confirmation untuk price tu mau jatuh bawah, iaitu breakout. So seperti tu naik. Candle hijau ni adalah expected untuk naik ke 43 yang kita cakap tadi, expected boleh naik, iaitu hanyalah sekadar untuk breakout, retest dan drop lagi bawah. So itu yang cakap lagi untuk short term, yes ada kenaikan, tapi untuk kata di 4 hours dan daily banyak rupanya di daily kita berada expected boleh berlaku drop lagi. Seperti apa, ikutkan di RSI kuartal garisan purple dan kuning ni, expected bila di cross saja kita akan separate cross, kemudian momentum kuartal tengok top RSI pun berada di overbought. So ini apa berlaku, kita boleh berlaku momentum untuk drop ke bawah. So drop tu mungkin tak drastic, bergantung pada volume. So sekiranya volume tinggi, expected kita akan drop more ke bawah, tapi jika kita ada expected untuk mana-mana di kawasan trend line ini. So kita balik ke 4 hours untuk pembacaan RSI. So untuk di 4 hours expected kita ada good momentum at least untuk until kuartal 4 jam seterusnya, atau kuartal 4 jam seterusnya untuk candle ni kita sedang melakukan kenaikan. So apapun untuk dari hari ini ataupun daripada pukul 8, so candle pukul 8, pukul 4, pukul 12, pukul 8. So untuk hari ni 4 candle untuk hari ni kita sedang dalam keadaan green candle ataupun kenaikan daripada awal pagi tadi, iaitu dalam price dalam 42.1. Nah seperti hari ni dah kata 42.5. So expected sekiranya ada berlaku kenaikan untuk ni, expected kenaikan hanya dalam 43. So adakah anda perlu buy tak? Anda boleh gunakan dia punya informasi ni. Kalau anda leverage, anda sediakan, tapi Zul tak guna. Zul memang tak leverage, Zul hanya spot saja. Dan Zul tak galakkan anda untuk leverage. Anda hanya perlu expected di smart kata atau buy spot saja. So apapun kat ini, inilah bukan untuk buy dan support, untuk buy macam katalah Zul dah datangkan video pagi tadi. Zul tunggu kena di 39.9. So ini adalah kata secara, even kalau price tengah buat sideways pun kita boleh training untuk baca pergerakan market. So kita tengok macam mana esok pagi review, kita tengok adakah price boleh sampai ni, betul malam ni boleh sampai. So dua expected untuk hari ni, pembacaan untuk hari ni berdasarkan volatility, ada stop RSI di 1 hour, daily, 4 hours. So apa yang Zul beri umakan untuk hari ni, kita akan expected price boleh naik at least sampai 43. Kemudian besok hari Senin kita tengok news, kalau news baik expected akan naik, so good untuk recovery kita punya portfolio.
Dan sekiranya price to drop, kita expected drop itu akan a bit massive and drop ke kawasan trend line ini. So sekat breakout, retest dan jatuh. So itu yang dua expectedkan boleh berlaku chart sama ada untuk kata short term sebelum news. Dua expected at least untuk price naik at least berada sampai kawasan 43k ataupun hampir kawasan 43k. So itulah cara mudah untuk macam mana Zul baca pergerakan market short term dan long term. So apa kita buat apa? Kita boleh practice untuk pembacaan short term, pembacaan short term, kemudian tengok kalau jadi yes anda punya pembacaan market itu betul, kalau tak jadi anda kuota practice lagi. Kemudian sekiranya berlaku ni macam kita long term, kita dah tunjukkan pagi tadi punya review, expected tu akan tunggu di 9. So inilah hanya untuk practice untuk pembacaan market. So Zul akan tinggalkan chart ni, nanti kita akan review balik pagi besok tengok macam manakah performance apa yang akan berlaku berdasarkan Zul punya analisis. So tadi kan Zul tak boleh nak cakap lama sangat. Bila bercakap lama tu dia rasa nak datang batuk tu. So lagi topik ni sebab ada yang bertanya Zul pasal aku kata pasal untuk average. So macam mana Zul kira punya Zul punya average. So untuk di Beacon sebenarnya average Zul berada di 48, ikutkan Zul punya average 45.8k USD dollar. So bila berada di 45.8k dollar, meaning Zul tahu selagi mana Bitcoin berada price di bawah ni, meaning Zul punya Bitcoin ataupun aset Bitcoin Zul dalam negative profit. So untuk Zul ni Zul sarankan untuk anda buat Excel. Excel ni mudah je, anda plus minus saja kata buat macam mana pun. Yang penting, apa yang anda perlu penting adalah anda tahu berapa jumlah coin yang ada. So, macam Zul ada kat sini jumlah coin yang Zul ada, setiap aku kata coin yang Zul ada, inilah setiap coin yang Zul ada, almost dalam 20 jenis coin Zul ada. Kemudian Zul dah catik pun kat kotak Excel ni berapa yang coin Zul ada, kemudian berapa dah modal yang Zul dah investkan dalam setiap coin tu. Kemudian expected kat sini, melalui dua data ni kita akan dapat kita punya average tu. Macam mana nak dapatkan average? Senang saja, anda bahagi saja. Contoh anda ada 10,000, contoh anda ada 10,000 ringgit, ataupun kata senang cerita anda 10,000 dolar. So katakan anda 10,000 dolar, kemudian anda dapat Bitcoin, beli Bitcoin, anda dapat dalam, katakan anda dapat Bitcoin tu satu Bitcoin. So katakan harga malam ni Bitcoin satu Bitcoin berharga 10,000 dolar. So anda buy satu Bitcoin tu, anda modalnya 10. So ini berapa asetnya? Berapa anda punya average? 10,000 bahagi saja dengan nilai berapa je aset ada. Contoh kalau anda beli 10,000, katakan dapat 0.3 Bitcoin. So 0.3 Bitcoin bahagi dengan 0.3, so ini anda akan dapat anda punya average itu berada di 33,300. So selagi mana price itu berada, now anda dah dapat punya average. So bila kita dapat average tu, senang saja, anda pergi ambil saja tu kata satu point garisan ni, anda buat saja, anda kata pergi ke dia punya horizontal text dan tulis saja berapa anda punya average. So ini dekat anda chart punya, anda tahu anda dah monitor tu, tak perlu kita pergi ke Excel, dekat chart pun anda tengok. So price sekarang berada di bawah 45.8. So anda tahu secara automatik anda tahu dah price Bitcoin anda pun aset anda tu berada dalam negatif. Contoh chart lain yang tu akan tunjuk yang kata dalam profit. Contoh di kata Harmony One. So Harmony One tu seperti dalam tu sedang profit. So Harmony One kat mana tu punya average per unit. So average per unit tu untuk di Harmony One berada di 10 sen USD dollar. So now price berada di mana? Price berada di 19 sen dolar. So now kita tahu Harmony One tu sedang dalam profit. So contoh yang coin dalam negative profit, kita tengok juga di Koti. So Koti average tu berada di 56 sen USD dollar. So now price berada di 28. So now kita tahu Koti tu sedang berada dalam negative profit. So cara senang kat chart kita tahu dah pergerakan, kalau price bawah kita negatif, price naik kita akan dalam positive profit. So itu saja cara mudah untuk kata tengok kata cara average. Tapi itu dapat membantu anda macam mana tu tengok average, buat apa expected untuk anda buat juga kata Excel ni. Kemudian bila anda buat Excel ni, data ni anda boleh pindahkan ke kata gunakan coin market cap untuk dia punya monitor portfolio. So kat sini kita ada portfolio, anda tekan portfolio, kat sini anda boleh create. Macam mana nak create mudah saja, itu akan anda create portfolio baru, mudah masuk di portfolio. Untuk Zul sudah ada yang ini, tekan di portfolio. Now current tu punya portfolio adalah berada di 9.5k USD dollar. So untuk Zul profit price itu perlu berada 11.5k USD dollar. So now untuk sekarang untuk dia punya portfolio Zul dalam loss dalam hampir 22,000 USD dollar. So expected dalam percentage 18%.
So itu sekarang dia tahu untuk tengok kat mana price untuk secara keseluruhan. Sebab apa? Zul buat di Excel tadi, kemudian Zul masuk data-data yang tu, data-data yang diperlukan untuk bila kita create. Contoh kita nak add baru, contoh add baru coin apa, katakan anda nak katakan anda ada buy Litecoin, kata Litecoin. So Litecoin contohlah anda beli hari ni berapa. So katakan anda beli $100. So $100 letakkan $100 kat sini. Kemudian berapa aset yang anda dapat, letakkan aset itu. Kemudian dia akan, contoh aset tu anda dapat 10, katakan 10. So now harga anda letak berapa coin yang dapat. Macam juga ni, anda letak berapa coin dapat. Kemudian tengok total spend. Kalau anda kata total spend anda ialah RM10,000. So 10,000, 1,000. So anda contoh anda dah kata spend malam ni RM1,000, $1,000. So expected anda kata ada coin itu ya sebanyak kata 10 coin, iaitu yang masa price bila price tu masa $10. So price ni nak letak apa? Price ni adalah letak average. So macam mana dapat average? So macam juga tadi, iaitu total spend bahagi dengan asset anda. Tu katakan anda buy tadi, katakan tadi dapat $1,000, tapi anda buy $1,000 link kuartal LTC, dapat 10 coin. So bahagi dengan 10 coin asset, berapa now? So 100. So average anda berada 100. So meaning price per coin ni anda letak 100. So automatic add saja kat sini. Bila add saja ni, automatic nanti dia akan trace jadi macam ini. So berapa anda profit, berapa kalau kita terdapat negative profit. So secara mudah anda boleh tengoklah secara auto. Kemudian tapi yang penting make sure anda buat di Excel juga untuk punya hard copy anda. So guys, masa itu aja untuk malam ni. Tak ada yang banyak share kan, dua nak share ni macam mana nak kira average apa yang anda perlu buat di kuartal Excel. Kemudian kuartal predicting macam mana pembacaan RSI dan short term. So kita tengok untuk pembacaan zon ni adakah betul. So nanti kita akan tengok untuk review pagi besok ataupun malam ni pun kita boleh tengok siapa yang dah ni, anda boleh kuartal draw seperti mana tu draw tu. Dan kita tengok adakah percentage dua seperti untuk malam ni. At least untuk ada kenaikan tu kita akan seperti at least Bitcoin akan untuk kata kenaikan pembacaan kuartal training kita punya pembacaan market itu. At least untuk Bitcoin boleh sampai ke kawasan 43 untuk malam ini. Hanya 43 berdasarkan momentum RSI yang kita tengok tadi. Terima kasih, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So hopefully ilmu yang Zuhar ini sedikit banyak membantu anda untuk kata anda training atau hanya punya technical analysis macam mana nak pembacaan market untuk short term. Sebab apa kita perlu faham untuk baca short term. Bila kita tahu short term, long term kita boleh baca juga. So short term, long term tu sama je pergerakan ni, cuma kata pergerakan itu adalah kata untuk small term dan juga untuk long term. Okey, jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.